Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izandi Ishak, matrik nombor 204008, dan pada hari ini saya akan membentangkan tugasan saya, iaitu tugasan 1, kaedah reka bentuk dan teknologi. Kaedah mengajar reka bentuk dan teknologi. Iaitu saya memilih kaedah proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Okay. Sebelum tu, berdasarkan kajian saya memilih Cikgu Nur Fazilah binti Abdul Rahim, iaitu beliau telah mengajar dan menjadi seorang guru di sekolah SMK PBU pada tahun 2015 hingga kini. Dan subjek yang diajar beliau adalah subjek pertanian dan reka bentuk dan teknologi. Kelas yang diajar beliau adalah tingkatan 4 dan tingkatan 5 bijaksana dan juga tingkatan 2 bijaksana dan 3 arif. Okey, berdasarkan kaedah pemerhatian yang saya lakukan, kaedah pemerhatian yang saya lakukan adalah berdasarkan secara dalam talian disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diingini, iaitu kekangan masa dan jarak yang berjauhan. Di mana kaedah ini guru akan menunjukkan sesi pengajaran di kelasnya ataupun di bengkelnya secara online, dan beliau akan menggunakan aplikasi Zoom, dan saya akan memerhatikan kaedah pemerhatian yang diajar beliau melalui telefon tersebut. Okey, berdasarkan norma pembelajaran di sekolah SMK PBU, iaitu pembelajaran subjek RBT, setiap kelas subjek RBT telah dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu di mana pelajar tersebut akan diajar secara berbeza-beza berdasar melalui 2 guru yang berbeza. Salah satunya adalah guru Cikgu Fadilah, dan hal ini bertujuan untuk menjaga prosedur SOP dan kesihatan pelajar daripada terkena wabak COVID-19. Okey, seterusnya adalah kaedah pengajaran yang saya dapati ketika melakukan kaedah pemerhatian di kelas secara online, iaitu pertama sekali adalah menggunakan bantuan ABM, iaitu alat bantuan mengajar. Yang betul sekali, yang pertama sekali adalah beliau merujuk buku teks tingkatan 2, iaitu beliau mengajar subjek ataupun tajuk penyelesaian masalah secara inventif, iaitu mengenal pasti masalah. Okey, seterusnya adalah menggunakan PowerPoint. Beliau menggunakan PowerPoint berdasarkan tajuk tersebut dengan lebih efektif agar pelajar lebih semangat untuk belajar, dan beliau menggunakan internet dan laptop, dan beliau menunjukkan video-video yang berkaitan dengan topik pembelajaran yang diajar oleh beliau. Okey, seterusnya beliau menggunakan kaedah memberi latihan, iaitu di mana setiap pelajar diberi latihan berkaitan topik pembelajaran setelah Cikgu Fadilah selesai melaksanakan pengajaran di dalam bengkel atau kelas. Okey, cara tersebut adalah untuk menilai tahap kefahaman pelajar di dalam kelas tersebut. Okey, seterusnya adalah pembahagian kumpulan, di mana pelajar akan dibahagikan kepada kumpulan minimum 2 orang satu kumpulan. Ini bagi mengelakkan daripada aktiviti kumpulan yang ramai dan mengelakkan kesihatan, tetapi masih dalam proses perbincangan antara 2 orang, dan wakil akan membentangkan latihan atau topik yang diajarkan oleh Cikgu Fadilah. Okay, berdasarkan kaedah pengajaran, teori yang diajarkan oleh beliau adalah teori pembelajaran konektif, di mana Cikgu Fadilah mengajar dan memberikan aktiviti secara berkumpulan. Pada masa yang sama, beliau memantau dan melihat pembincangan murid tersebut, dan murid juga dibekalkan bahan pengajaran seperti latihan kepada
murid-murid agar mereka dapat menyiapkan tugasan yang diberi. Okey. Seterusnya, kaedah pengajaran yang dilakukan oleh beliau adalah kaedah berpusatkan guru. Okey. Seterusnya adalah proses pengajaran dan pembelajaran. Okey. Pada awal sesi pembelajaran, aspek keselamatan telah diutamakan oleh Cikgu Fadilah, iaitu beliau akan memastikan semua pelajar mematuhi peraturan di dalam bengkel, iaitu dilarang bermain dengan alatan tajam, jangan mendekati kawasan atau menyimpan alatan bengkel. Okay. Cara pemakaian baju juga adalah mengikut pembelajaran formal, iaitu apabila pembelajaran dijalankan secara teori, dan t-shirt apabila melakukan aktiviti amali. Berdasarkan kepada hasil temubual saya, Cikgu Fadilah masih belum melakukan projek amali dan masih di peringkat pembelajaran secara teori. Okey, semasa sesi pembelajaran, aspek pemahaman. Guru menggunakan kreativiti tersendiri dalam proses pengajaran untuk meningkatkan kefahaman dan minat pelajar dalam mempelajari subjek RBT tingkatan 2. Okey. Antaranya adalah menggunakan bantuan ABM, latihan atau bahagian kumpulan yang saya bincangkan tadi. Okey, seterusnya guru akan membantu murid yang kurang faham dan memberi petunjuk kepada murid agar mereka lebih memahami aktiviti yang dijalankan oleh guru tersebut. Okey, pada akhir sesi, secara kumpulan, aspek kesimpulan pertanyaan kesihatan dan masalah diletakkan, iaitu guru akan membuat kesimpulan berkaitan topik yang dipelajari di dalam kelas, dan sesi pertanyaan melibatkan guru dan murid akan dilakukan oleh guru dan dimulakan oleh guru, memastikan pelajar lebih mengetahui lah. Okay, jadi guru juga akan mengingatkan murid berkaitan dengan faktor penjagaan kesihatan diri agar mereka lebih berwaspada atas penyakit yang dilanda pada masa kini. Guru juga mengingatkan kepada murid jika terdapat sebarang masalah ataupun pertanyaan, bolehlah berhubung dengan cikgu jika malu untuk tanya di dalam sesi pembelajaran. Okey, secara kesimpulan yang saya lakukan berdasarkan kaedah pemahatan yang saya lakukan di SMK PBU pada masa penulis, saya mendapati kaedah yang diajar oleh beliau sedikit sebanyak membantu agar murid tersebut lebih aktif dan membantu guru tersebut dalam menyampaikan ilmu di dalam proses pengajaran kepada murid-muridnya. Dan saya juga dapati Cikgu Fadilah mengadaptasi peredaran zaman dan teknologi kini dengan kaedah pengajaran. Pada dahulu mungkin beliau menggunakan kaedah secara biasa, mengajar secara klasik, tapi pada masa kini beliau mengadaptasikan teknologi dan membantu beliau dalam mengajar murid pada masa kini. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.